Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So kita sambung lagi kelas ni, kelas 4R 4R di bawah tajuk chemical bond. Okey, cikgu nak ulang balik sedikit ya. Chemical bond ni yang paling utamanya adalah ionic dengan covalent bond lah, itu utama. Okey, di samping itu ada juga ikatan-ikatan yang cikgu katakan minor lah, minor, dan sebenarnya ikatan yang minor ini adalah ikatan yang baru diajarlah untuk silibus baru. Dulu tak ada ni ya. So sebelum ni kita dah minor punya bond ni. Sebelum ni kita dah belajar hydrogen bond. Okey, ulang balik apa itu hydrogen bond pada video lepas. Seterusnya adalah kita katakan dative bond. Dative bond. Okey, boleh rujuk buku teks. Dative bond. Okey, dative bond or coordinate bond is a type of covalent bond where the electron pair that is shared comes from the one atom only. Okay, dative bond juga dikenali sebagai coordinate bond. Coordinate bond, dia juga sebenarnya adalah one type of a part of covalent bond. Okay, seperti mana kita ingat covalent bond ni, cara dia bonding is through sharing, right? Sharing between two atoms to form covalent bond, right? So this dative bond, one type of covalent bond, because this ada ciri-ciri covalent bond, tetapi elektron yang dikongsi tu hanya datang daripada satu atom sahaja yang kongsi. Itu yang beza sikit dative bond ni. Dia macam covalent bond, type of covalent bond, but usually covalent bond is sharing by two pairs of atom, right? But the sharing is only from one atom. Another atom tu dia terima je. Okay, kita tengok macam mana. How does the sharing take place? Figure 5.18 shows the formation of dative bond in hydroxonium ion. Okey, kita tengok macam mana. Nombor 1 ni, number 1. Kita besarkan sikit. Number 1. Oxygen atom achieve octet electron arrangement and hydrogen atom achieve stable duplet electron arrangement in water molecule. So here we have a water molecules that actually has combined with each other to form covalent bond, right? To form water molecule H2O. So this molecule is actually stable because each atom and hydrogen has achieved a stable or duplet electron arrangement. Okay. Jadi secara asasnya, basicnya, semua ni telah lengkap. Tetapi di dalam air kemungkinan ada ion hidrogen daripada unsur-unsur luar. Okay, ion hidrogen. Hydrogen ion does not have any electrons in the shells. Okay, dia kata hydrogen ion ni, sebabnya hydrogen ion asalnya hydrogen atom. Hydrogen atom hanya ada only have one valence electron. Okay, how the hydrogen atom becomes hydrogen ion? By donate one electron or lost one electron and becomes hydrogen ion. So this hydrogen ion does not have any electron, right? Sebab dia dah menjadi ion. Macam mana jadi ion? Dia buang semua elektron dia, satu je pun kan. Jadi dia dah tak ada elektron.
Okey, apa yang berlaku di sini adalah, kita tengok sini, hidrogen ion ni dia tak ada elektron. Okey. Nombor 3 pula ni, nombor 3. The lone pair of electron that are not involved in covalent bond in water molecule will be shared with hydrogen ion through the formation of dative bond. Okay. Kamu boleh baca untuk ulang-ulang ni. Okay, jadi pada water molecule ni, ada sebahagian elektron telah di-share. Some of the electrons have been shared with hydrogen, but some of the electron in oxygen does not involve. Still there, dia masih ada. Contohnya kat ni ada dua ni kan, pair yang tidak terlibat. Jadi apa yang dia beritahu kat sini adalah pair yang tak terlibat ni ada dua ni, dua ni. Dia bermurah hati kongsi pada H yang tak ada apa-apa ni. Kongsi. Okay. Oksigen ni share with hydrogen. Okay, kita tengok bagaimana dia share jadi macam ni. Jadi macam ni. Hydrogen ni dia akan attract and form a dative bond with oxygen through this sharing pair of electron. Okay. Walaupun dia telah membentuk ikatan dative yang baru, tetapi kalau kita lihat oksigen ni still octet lagi, dia tidak bertambah 10 pun kan. Oksigen still octet sebab hidrogen ni tak ada apa-apa pun. Oksigen ni still octet dan hidrogen ni yang ion tadi tak ada elektron pun dia dah jadi duplet dah. Nampak ni. Ini dikatakan dative bond, ikatan yang baru. Dulu tak ada cerita benda ni. So in membentuklah satu sebabkan dia ada charge tadi, bila dia bergabung seluruh molekul ni mengandungi charge positif. Seluruh molekul tu mengandungi charge positif. Inilah yang dikenali sebagai yang dikatakan hydroxonium ion. Hydroxonium ion. Hydroxonium ion. Formula ni lah H3O+. Oxygen atom and all hydrogen atom have achieved stable octet and duplet electron arrangement respectively. Jadi walaupun dia telah membentuk satu ikatan yang baru, tetapi masih ikut law. Semua ada octet dan duplet. Okey, nampak tu. Jadi contoh yang dibagi sini adalah pembentukan ion hydroxonium. Jadi cikgu rasa cikgu boleh buat kesimpulan. Contoh yang biasa dibagi adalah ada dua, iaitu pertama pembentukan ion hydroxonium. Satu lagi adalah pembentukan ni. Dia bagi contoh dekat atas ni, dia tak cerita tapi dia bagi contoh ion ammonium. Ion ammonium ni kamu boleh baca, dia tak cerita pun dibaca, baca. So bila H+ bergabung dengan ammonium, dia akan jadi ammonia, dia akan jadi macam ni, NH4+, ion ammonium, NH4+. Dia tak cerita bagaimana, dia hanya cerita pasal ion hydroxonium. Okey. Okey, so kesimpulannya dative bond ni berlaku pada ion ammonium dengan ion ammonia. Ion ammonium dengan satu lagi hydroxonium. Ini kita panggil ion hydroxonium. So kamu boleh ingat dua ni saja. Setakat ni cikgu rasa dua je lah untuk tahap kita ni, dua je untuk dative bond. Dative bond ni a type of covalent bond, but dia taklah covalent bond yang lengkap. Sebabnya hanya satu saja atom yang terlibat memberi sharing. Then another substance, another atom does not share. Okay. Biasanya another atom ni adalah hydrogen lah. Di sini dia bagi contoh hydrogen. Dan ada dua saja contoh dative bond. Okay, seterusnya silibus yang baru iaitu metallic bond.
metallic bond. Kita tengok apa benda, kita baca dulu. Did you know that exposed electrical wires can cause electrical shock? Electrical wires made from metal can conduct electricity. Why can metals conduct electricity? Metal atoms are arranged closely packed and orderly in the solid state. Valence electron of metal atoms can be donated easily and delocalized, although in the solid state. Apa benda delocalized ni ada diceritakan di sini. Delocalized electron means electron that move freely and is not owned by any atom or ion. A sea of electron is formed when the valence shell of metal atoms overlap, resulting in electron delocalization. Okay, macam ni contohnya. Ini adalah atom-atom dalam logam. Okay, yang mana kita belajar atom-atom logam ni dia rapat-rapat dan di luarnya ada elektron valence. Elektron yang di luar ni kita panggil valence electron, yang mana valence electron ni dia boleh donate through them, boleh lompat-lompat, boleh bergerak sesama elektron valence yang luar ni, okay? Dan membentuk di sini beritahu apa, a sea of electron, ada macam lautan elektron valence kat luar ni, okay? Yang mana masing-masing dia boleh bergerak di dalam logam tersebut, ya. Okey, yang ini istilah kita panggil delocalized. Delocalized means electron that move freely and is not owned by any atoms. Okay, metal ions that are positively charged are formed when valence electron are delocalized. Okay. Jadi bila elektron tadi bergerak bebas, maka wujudlah satu keadaan di mana logam ini menjadi positive charge. Okay. All delocalized valence electron can move freely between the metal structure and form a sea of electrons. Electrostatic attraction force between the sea of electrons and the positively charged metal ion form the metallic bond. Dia dikatakan metallic bond tu. Okey, jadi bagaimana wujudnya metallic bond ni? Kita cerita. Valence electron ni kita dah beritahu tadi, dia boleh delocalize, means they can move freely with one another. And at the same time, when the valence electron delocalize, the nucleus or the atom form positively charged. Okay, positively charged sebab ialah dalam nukleus tu ada proton kan. Bila elektron tu keluar, jadi dia terlebih positif kan. Okay, positively charged. Okay, kemudian apa yang berlaku adalah positively charged dengan elektron ni akan have electrostatic attraction, okay, between sea of electron and the positive charge and form metallic bond. Itulah membentukkan ikatan logam. Okay, next, when electrons of the metal atoms are delocalized in the sea of electrons, the metal can conduct electricity. Disebabkan keadaan ini, maka logam boleh mengkondak elektrik. Okay. Electrons that move freely in the metal structures carry the charges from the negative terminal to the positive terminal when the electricity is supplied. Okay, contohnya kita ada bateri dua ni. Okay, kemudian di tengah-tengah ni kita letak satu macam konduktor logam lah. Okay, bila kita on saja, dia logam ni boleh bawa charge ke sana. Okay, boleh bawa charge. Itulah menyebabkan arus elektrik tu. Boleh menyebabkan arus elektrik. Sebab dia kita lihat di sini dia kata
Mana dia kata tadi? Electron that move freely in the metal structure carry the charges from the negative terminal to the positive. Okay, dibawa charge. Can conduct electricity. Habis dah. Okay, habis dua jenis bond. Ni sampingan bond lah. Cikgu punya kesimpulan, hydrogen bond, apa tadi? Dative bond. Satu lagi, metallic bond. These three type of bond penting juga, tapi sampingan. Berbanding dua bond yang chemical yang kamu kena tahu, wajib tahu, iaitu covalent and ionic. Covalent ionic sebelum ini biasa keluar dalam perpisahan. Tapi mungkin yang tiga bond ni boleh keluar, tapi elaboration dia punya kehendak soalan mungkin tak sedetail covalent dan ionic bond. Boleh covalent bond dengan ionic bond boleh keluar dalam soalan esei. Yang ni cikgu tak pastilah sebab ni baru lagi, tapi cikgu rasa mungkin setakat soalan-soalan yang direct lah untuk dia ni. Kita akan cerita elaborate, tapi kamu kena standby juga, kena baca juga, kena faham betul-betul tentang tiga tadi ya. Hydrogen bond macam mana? Kalau lupa ingat balik. Tadi kita dah belajar apa tadi? Dative bond. Dative bond ni a type of covalent bond. Dan satu lagi metallic bond. Okey, itu saja kelas. Okey, mungkin pagi ini kita buat setakat ini saja. Kalau kamu nak pelatihan pengukuhan, kamu boleh tengok soalan-soalan yang ada pada modul Wan Afifah tu, modul kamu beli tu. Tapi cikgu rasa modul tu kemungkinan besar dia punya soalan terlampau, tak tahulah, cikgu tak pasti, tak tengok lagi. Mungkin soalan dia kadang-kadang jauh daripada konten buku teks lah. Mungkin dia tahap tinggi lagi ya. Cikgu risau juga. Tapi sebenarnya setakat apa yang kita belajar di sini itu saja pun dah memadai. Okey. Tapi boleh cuba soalan-soalan yang lain yang mana kamu boleh jawab. Tapi kemungkinan besar ada soalan-soalan yang terlampau level tinggi sangat lah. Kalau tak dapat jawab tak apa, asalkan apa yang kita belajar ni tadi kamu boleh faham. Okey. Bagi cikgu sangat sikit konten pagi ini. Nanti mungkin belah tengah hari sikit cikgu akan sambung lagi untuk buat konten yang topik yang sama, sambung balik ya. Okey, setakat ini ni saja dulu.